Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله wa huwa as-sami'ul alim amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini dalam kuliah selepas isyak kita setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambahkan lagi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih Kak Rohayu Abdul Wahid, Nur Hayati Mat Saad, Noili, moga Ustaz sihat selalu, insya-Allah, amin. Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Zah daripada Taman Bertuah Ipoh, Nani, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Muhammad Nur Ibrahim, Salmiah Saad, Kak Syam, Kak Jamalia Rahmat, Cik Su, Kak Zah daripada Felda Trolak, Raja Fauziah Raja Idris daripada Singapura. Terima kasih banyak. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak baca satu hadis yang sangat pendek. Sangat pendek, sangat ringkas. Hadis ni simple saja. Hadis ni saya rasa semua orang pernah dengar lah, kan? Semua orang pernah dengar, semua orang pernah baca, pernah dibacakan, dan tahu sebenarnya hadis ni. Tapi sebagai ulangan saja, insya-Allah, untuk peringatan kita bersama. Kak Zah masuk kelas kerana Allah, gembira hati tengok Ustaz sihat dan ceria. Alhamdulillah. Saya pun begitu juga.
Terima kasih Kak Natifah Ahmad daripada Singapura, Kak Nirma Nasir daripada Singapura juga, Cik Su, Rusiah Hasim, Waalaikumsalam. Ramai orang Singapura juga malam ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak join link grup Telegram kuliah Ustaz Rahim Nasir, boleh tekan link yang saya dah pinkan di bawah yang dimasukkan oleh Kak Zah tadi. Mudah-mudahan ada manfaat lah dengan TikToknya sekali. Ustaz Bambam. Abu Hadif, Syekh Aim kuliah kat Ipoh. Weh Naim, aku kuliah kat rumah lah, mana kat Ipoh pula. Bila masa pergi Ipoh ya? Hak gambar tadi tu 7 tahun lepas. Hak gambar dengan Cik P tu kan, kawan-kawan kita tu. Tu gambar 7 tahun lepas. Jadi si siapa yang masuk, Mai ada dekat ni Sungai Buloh ni, ada kat rumah Naim, ada di rumah. Terima kasih Cik Su, Kak Zah, terima kasih banyak. Okey, tajuk kita malam ni, dua nikmat yang sering dilupakan. Dua nikmat yang sering dilupakan. Alright. Hadisnya hadis Imam Bukhari nombor 5933. 5933, hadis Imam Bukhari. Terima kasih Tohun Kak Salamiah Abdul Ghani. Terima kasih banyak. Baik, jom kita tengok hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 5933, hadis sahih. Hadis ni hadis sahih yang tak boleh dipertikaikan lah. Sebab statusnya tu sahih, maknanya boleh terima pakai, boleh diguna pakai, boleh dibuat hujah. Macam tu. Baik, bersabda Nabi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh, atau kama qala an-nabi fil hadis. Daripada Abdullah bin Abbas ataupun dikenali dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh ramai manusia. Nikmat ni ramai orang yang lupa, sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa dia? Yang pertama, as-sihhatu, iaitu nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Dan yang kedua ialah nikmat masa lapang. Dua nikmat yang manusia leka. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua masa lapang. Terima kasih Kak Nur Hayati Mak Saad. Kak Zah ketua kelas kat sini juga je. Lebih kurang lah. Dia merangkumi banyak kelas sebenarnya. Kelas saya punya, kelas Ustaz siapa nama tu, Haryanto punya juga, kan, tak kisahlah. Syarifah Ifah, Waalaikumsalam. Naim, dekat rumah Naim, Sungai Buloh, bukan kat Ipoh. Muhammad Nur Ibrahim, Sungai Buloh dengan Bukit Kapal tak jauh tu Ustaz. Memang tak jauh lah Mak Nur. Bukit Kapal Kelang tak jauh, dalam 4,5 jam 40 minit macam tu kan.
Tambah pula saya belah-belah Saujana ni kan, belah Puncak Alam, lagi dekat lah. Zainab Abdul Latif daripada Singapura, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Zainab Abdul Latif, orang Singapura. Kak Azian Kamarudin, terima kasih. Kak Habibah Abdullah, Kak Nur Hayati Muhammad Saad yang mencatatkan di situ. Muhammad Zuhair baru masuk, baru balik surau, Alhamdulillah. Kak Saliza Agus, terima kasih banyak. Alright, so kita tengok sikit huraiannya. Dua nikmat yang Nabi kata ramai orang lupa, maknanya ramai orang leka dengan dua nikmat ni. Pertama sihat, dan yang kedua masa lapang. Dan dua nikmat ini, nikmat-nikmat ni maksudnya benda yang Allah bagi pada kita, itu namanya nikmat lah. Kan? Apa yang Allah bagi pada kita, itu namanya nikmat. Dan biasanya nikmat ini manusia akan kenang atau ingat bila sudah tiada atau sudah tak berapa nak berfungsi. Itu perangai manusia. Bila dah tak ada, baru terasa nikmat. Saya bagi contoh yang paling senang, yang semua orang alami. Macam tu. Contoh, line internet. Kan, line internet ni sebenarnya nikmat tau. Kadang-kadang orang tak hargai, orang tak rasa syukur ada nikmat line internet yang elok, yang tidak ada gangguan. Bila kita akan rasa dia betul-betul nikmat, bila line tengah meragam. Kan, bila hujan lebat, petir, line pun wahara, boleh menimbulkan kemarahan. Masa itu baru terasa nikmatnya internet. Macam tu kan. Sama juga macam tangan kan. Tangan ni nikmat, tapi kadang orang tak bersyukur. Ada tangan, boleh bergerak-gerak begini, boleh suap makanan, boleh menoreh getah, boleh tonyoh kelapa sawit Kak Zah. Boleh macam-macam. Tangan boleh buat benda, banyak benda kan. Masa tengah elok ni orang tak hargai, tapi bila na'udzubillah ni contoh ya, jangan diaminkan, terpeleot, sakit jari, patah, bersimin, masa tu baru terasa nikmatnya tangan. Sebab itu ulama kata nikmat sihat hanya dirasai oleh orang yang sakit. Nikmat masa lapang hanya dirasai oleh orang yang sibuk. Orang yang sibuk, yang tak ada masa. Kan? Orang yang tak ada masa, menteri, mufti, orang sibuk-sibuk ni, yang sibuk 24 jam. Tak ada masa. Kan? Macam Ustaz Abid Liu tak ada masa kan? Sibuk 24 jam. Dorang ni akan rasa nikmatnya masa lapang tu. Kita yang buat-buat sibuk ni kan, tak berasa sangat nikmat masa lapang tu. Sebab itu Allah dah ajar kita, Nabi dah pesan, dua nikmat ni tolong hargai baik-baik. Pertama, nikmat sihat. Allahu Akbar. Saya sangat percaya tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat saya Darul Naim yang sama mengaji di Mesir dulu, serumah dengan saya pun, dia masaklah dengan perangai saya ni, dia tahu. Sama-sama, dia pun orang Kedah, geng Kedah juga. Jadi kita ni tak, yang mendengar, menonton malam ni, saya rasa sihat lah. Walaupun kaki dah kebas kan, buat-buat tenang ya, urut-urut dulu, relax. Kita dengar santai-santai, lunjur-lunjur kaki pun tak apa, ustaz tak nampak. Kan, ustaz tak tahu pun. Jadi kita ni boleh dengar malam ni, boleh menonton live ni, makna sihat lah. Syukurlah. Tuan-tuan tengok saya senyum-senyum, sihat, boleh bagi kuliah malam ni, kira sihat lah. Dia macam tu kaedah. Jadi bila tengah sihat, tolong hargai, tolong jadi hamba yang bersyukur. Sebab itu bila kita sihat, tengok orang yang sakit, supaya timbul kesyukuran. Sebab itu Islam galakkan kita ziarah orang sakit, ucap takziah pada orang sakit, mendoakan orang sakit, sebagai tanda kesyukuran yang kita ni sihat walafiat.
Dan ingat, nikmat sihat tak boleh dijual beli, tak boleh dipindah milik. Tak boleh. Kalau saya sihat malam ni, sayalah yang sihat. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak yang malam ni sihat, akak-akak lah yang sihat, bukan orang lain. Dan sihat ni tak boleh pindah milik, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tak boleh. Kalau sihat boleh pindah milik, sakit boleh pindah milik, saya percaya anak akan meninggal dunia dulu berbanding mak ayah dia. Siapa yang sanggup tengok mak ayah kita mati dulu kan? Tapi sebabkan sakit tak boleh pindah milik, tu mak ayah mati dulu pasal dah tua kan, daripada anak-anak. Macam arwah ayah saya meninggal dunia 9 September 1991, hari Isnin. Dia meninggal hari Isnin 9 September 91. Dia sakit lah. Masa tu saya tingkatan 5, masa tu Form 5. Dia sekolah agama menengah Rawang. Jadi lagi, saya ingat masa tu lagi sebulan 2 nak SPM kot. Masa bulan 9 kan, SPM selalu bulan 11 kan. Macam tu lah, lebih kurang 2 bulan. Masa tu sedih jugalah kan, kita pula anak bongsu kan. Lepas tu ayah tak ada, sakit, meninggal di hospital, 3 serangkai. Orang panggil 3 serangkai kan, jantung, kencing manis, darah tinggi kot. Jadi siapa tak sayang kan? Kita kalau boleh tak nak ayah kita meninggal dulu, biar kita meninggal. Kalau saya boleh buat masa dia sakit tu, saya pergi hospital HKL masa tu, saya kata, ayah ambil lah saya sihat, saya punya kesihatan ni, saya tengah sihat, sweet 17 masa tu, umur saya 17 tahun kan, SPM tingkatan 5, Form 5. Saya kata ke ayah saya, kalau boleh tak masa itu, saya kata, ayah saya sihat, ayah ambil lah sihat saya, sakit ayah 3 serangkai, meh bagi kat saya, biar saya terbaring, ayah balik rumah lah. Kalau boleh buat macam tu, ibu-ibu sekalian, lama dah anak-anak buat kat mak ayah dia kan. Tapi sebab sihat ni milik individu, sakit pun milik individu, tak boleh transfer, tak boleh pindah milik, kena tanggung masing-masing. Itu sebab Nabi kata, tolong hargai nikmat itu. Ni bila sihat melawan, kuat melawan dia. Kan, bila sihat ni kuat melawan Tuhan, kuat melawan Nabi SAW, tak sedar ke diri kita. Bila dah sakit, terpeleot, tergeliat, patah riuk, baru Allah, baru Allah. Itulah yang Nabi pesan nak. Ingat 2 benda ni. Hargai 2 benda ni, nikmat sihat. So masa sihat ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, pulun lah. Masa sihat ni kita pulun. Kan? Pulun lah segala benda yang kita boleh pulun, insya-Allah. Terima kasih Kak Mariah Chan daripada Singapura. Hasnah Zakaria, terima kasih. Izzah Abdul Rahim, Dumiin Roslan, Waalaikumsalam. Raja Sofia daripada Singapura baru masuk, no problem. Wan Muhammad Zain, Wan Omar, Bandar Sarjana Putra Selangor clear, alhamdulillah. Clear tu nikmat tak? Kalau dengar kuliah ustaz, suara ada, muka dah herot kan, hilang nikmat juga. Stres tengok ceramah macam tu. Ataupun suara tersekat, muka tak tahu ke mana hala, mulut menganga, suara berjalan pun ada, macam-macam jenis kalau ada internet tak elok kan. Jadi bila clear tu, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ahmad Awang Noh, daripada Marang, Terengganu. Allah, orang Marang jauh ni kan, orang Terengganu kita, orang Marang, kawasan Tok Guru Haji Adi tu, Parlimen Marang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Lain tak derhaka tu satu nikmat. Tahu tak apa. Terima kasih Nur Hayati, Muhammad Nur Ibrahim. Banjir tak di sana? Terengganu banjir tu. Terengganu Kelantan, tapi Terengganu teruk sikit.
ada certain area hulu Terengganu kan, Dungun ke mana, Kemaman ke Dungun macam tu, ada juga banjir sikit. InsyaAllah, mudah-mudahan tidak teruk lah, insyaAllah. Ros Aniza Abdul Raji, dah banyak kali tak terjoin kuliah ustaz. Ayat tu tak terjoin. Alhamdulillah malam ni dapat join. Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih. Ahmad Awang, hari ni panas, air dah surut, alhamdulillah. Muhammad Rosli Ahmad, Tepin Perak, cantik, alhamdulillah. Nur Hayati Masaat, terima kasih atas catatan itu. Kak Asia Yusof, terima kasih banyak. Kak Jamaliah Jaafar, Mano Ibrahim, moga rohnya dicucuri rahmat, amin, insyaAllah. Cik Su, Kak Rohana Rejab, terima kasih banyak. Umur Abu Hurairah, lain tak elok, tersekat-sekat. Mungkin dijengka lah kot. Jengka. Umur Abu Hurairah jengka kot, kan? Mungkin kawasan tu lah tu. Tuan Haji Ghazali Arsyad, dekat Tanah Rata, Kamera Highland, clear. Bila saya nak pergi kamera ni je? Tumpang rumah haji lah kat sana. Kan, insyaAllah. Linda Mat Sabri, terima kasih. Ros Aniza Abdul Raji, betul Ustaz, clear live Ustaz, nikmat betul. JB sekarang clear, alhamdulillah. Alright. Kak Asiah sakit apa? Kak Asiah mana ni? Sakit? Ada yang sakit ke? Mudah-mudahan segera sembuh, insyaAllah. Amin. Okey, sambung sikit lagi. Baik, yang kedua dipanggil nikmat masa lapang. Nikmat al-faragh, maknanya masa lapang. Kan? Ramai orang kata sepatutnya kita ni banyak benda kena buat. Ada satu pandangan yang disebut oleh Imam Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimallahu ta'ala. Apa dia kata? Imam Hasan Al-Banna kata, al-wajibatu aksaru minal awqat. Imam Hasan Al-Banna kata kewajipan itu lebih banyak daripada masa yang ada. Saya ulang balik sekali lagi, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Al-wajibatu maknanya kewajipan yang kita kena buat, benda-benda wajib yang Allah suruh kita buat, perintah Allah. Aktsaru, lebih banyak, minal awqat, dari masa yang ada. Maknanya kewajipan yang kita kena settlekan itu lebih banyak dari masa yang ada. Dalam bahasa lain, ibaratnya macam masa yang ada ni tak cukup untuk kita settlekan ibadah tu, sebab ibadah tu banyak sangat, perintah Allah tu terlampau banyak. Itu yang menghairankan. Macam mana pula ada orang kata, saya tak tahu apa nak buat masa lapang. Tengkorak dia. Boleh cakap tengkorak begitu, kan? Dia boleh kata, ustaz, saya tak tahulah apa nak buat masa lapang. La ilaha illallah, banyak benda kau boleh buat kot. Baca Quran boleh, berzikir boleh, selawat Nabi boleh, istighfar boleh, sedekah boleh, berehat boleh, daripada kau buat benda bukan-bukan, kan? Boleh kata saya tak tahu apa nak buat masa lapang. Campak masuk Sungai Gombak kan baru tahu. Tak. Banyak pula cikadak dia. Sedangkan Imam Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna kata kita ni sebenarnya tak cukup masa. Oh, jangan main-main. Saya ingat masa zaman-zaman sekolah kan, jadual padat kan, masa duduk asrama, ya Allah Tuhan, tak ada masa. Tak ada masa nak rehat. Tu yang tidur dalam kelas tu.
Tu yang sejarah tak lulus. Tidur masa cikgu mengajar kan. Dah sebelum subuh dah kena bangkit. Ni rutin budak-budak asrama kan. Pukul 5 dah kena bangkit, mandi, pergi sembahyang subuh di surau. Habis sembahyang jemaah semua, baca Quran ke mak surat ke apa, balik siap-siap. Pukul 7 sarapan, 7.40 masuk kelas. Habis kelas sekolah pukul 1 lebih, 1.30 macam tu kot, 1 macam tu. Balik asrama rehat, pukul 3 masuk kelas petang pula. Orang kata apa, study petang kan, 3 sampai pukul 4.30. Lepas tu minum-minum, sembahyang asar. Lepas asar tu adalah sikit masa, pukul 5 sampai pukul 7 untuk riadah. Nak bersukan, takraw bola ke apa kan. Dekat nak maghrib, mandi, sembahyang maghrib. Lepas tu duduk surau sampai isyak, baca Quran dengan kuliah. Lepas isyak pula, balik makan malam, pukul 9, sambung pula sampai pukul 11. Mana ada masa? Zaman asrama kan, padat. Masa itu kita rasa, masa tu cukup nikmat. Jadi, kod-kodlah Allah takdirkan kita ada masa lapang kan. Buatlah benda yang elok. Buatlah benda yang berfaedah. Buatlah benda yang memberi kebaikan. Benda yang memberi manfaat pada orang lain. Benda yang bukan sia-sia lah. Fikir-fikirlah sendiri. Pening kepala saya nak cakap. Kan? Fikir-fikirkan. Banyak benda yang kita boleh buat di waktu lapang. Paling tidak orang kata menanam pokok pun boleh, kemas rumah boleh, kan, sapu sampah pun boleh. Kan banyak benda tu. Jadi manusia ni kadang-kadang kan, dalam otak dia tu tak tahu apa yang dipikirkannya. Tak. Umur Abu Hurairah, kuat ingatan ustaz. InsyaAllah mana yang kita ingat tu kita ingat lah. Kadang lupa juga kan. Tapi bila umur Abu Hurairah, jengka. Itu saya ingat kan. Kak Syam, amboi, KK clear pun satu nikmat. Mentang lah duk Kuala Kangsar tak boleh balik lagi. Abang Zainal Osman Singapura, terima kasih banyak. Kak Jamalia Jaafar, Kak Zah, jom Ustaz panjat Cameron lalu Sungkai ikut tapah. Ikut tapah tak nak. Seram sejuk ikut tapah kan. Kita ikut Simpang Pulai okey sikit jalan dia. Raja Rahmah, Raja Idris Singapura, maaf baru join, ada power trip tadi. Okey alhamdulillah. Dapat dah cahaya elektrik sikit dah, dapat join alhamdulillah. Abang Razak Johor, terima kasih. Pak Din, Tuan Haji Ismaidin daripada Sungai Petani, maaf Ustaz baru balik surau, alhamdulillah, seronok. Tahu tak apa, muntah hijau. Okey. Tuan Haji Makno Ibrahim, kalau Bukit Kapar itulah. Kalau kita dari Bukit Kapar ikut highway masuk highway Sungai Buloh ke mana, Gatri ke mana kan. Terus keluar ke Rawang Selatan, terus masuk highway plus, keluar Simpang Pulai, panjat terus Cameron Highland. Aku pula jadi tourist guide. Kak Mariah Chan, terima kasih, ni bahasa canggih. Nur Hayati Masaan, selalu tertidur dalam kelas. Tahu tak apa. Teringat zaman sekolah lu tak? Macam-macam kita ni. Bahasa canggih dapat dalam kerah URN dan kelas Ustaz Harry. Nama aku juga kena petik. Allahu Akbar. Cameron Highland, kampung halamanku suatu ketika dulu. Saya pernah petang tadi menyemai anak pokok. Letih sikit lah Kak Ros. Saya pernah lah dijemput kuliah di Cameron Highland. Kuliah maghrib, kuliah subuh, lepas tu tidur sana, orang bagi chalet kan. EJK sana lah. Pernah. Seronok juga tapi tak tahan sejuk. Kan? Sejuk gila. Cik Hatia Syafi'i lambat masuk, no problem, alhamdulillah. Okey, so 9.30 dah. Kesimpulan akhir untuk malam ni, terus kesimpulan tu, sebab ada satu pengumuman saya nak sampaikan untuk besok. Suspense sikit lah. So pertama sekali, jaga dua nikmat ni,
nikmat sihat, nikmat masa lapang. Hargai dua nikmat ni baik-baik, manfaatkan sepenuhnya, jangan diabaikan, ya, jangan dibuang-buang masa tak ketahuan sangat. Nak rehat tu tak apalah, ada masa kita kena berehat kan, hak tubuh badan. Tapi jangan berehat manjang je, ibadah tak buat pula. Banyak benda ibadah kita kena settlekan. Dan yang kedua, sahabat sekalian, teruskan mengaji, teruskan kuliah, teruskan cari ilmu. Saya percaya dalam Facebook ni 24 jam live ada macam-macam kan. Yalah, live kuliah ada, live orang berniaga, macam-macam live lah ada. Carilah yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kak Syam, kuliah Kak Al-Falah tak on lagi Ustaz. Tu yang duduk KK dah lama. Untung duduk dah lama kan, Kuala Kangsar. Okey, ini satu pengumuman. Besok pagi kita ada kuliah pukul 10. Ni Kak Syam baru sebut kuliah Al-Falah. So besok jadual saya di Masjid Al-Falah USJ 9. Tapi sebab PKPB bersambung sampai 31 Disember di negeri Selangor yang kucintai ini, maka kuliah masih tetap dijalankan secara online. So pagi besok, siapa yang ada ke lapangan, jam 10 pagi kita akan mula sehingga jam 11 pagi. Saya ulang balik, besok pagi hari Selasa kita ada live pukul 10 sampai pukul 11 menggunakan kitab Al-Azkar. Boleh Alright. Nani, maaf Ustaz nak tanya, solat sunat baca Fatihah saja boleh? Boleh, tak ada masalah. Kan? Kebanyakan orang itu juga yang dia buat kan. Nak cepat, bukanlah nak cepat, kadang biasa macam itulah kan. Sebab kita rasa pendek sembahyang sunat kan. Baca Fatihah tak ada masalah. Baca surah pun boleh. Fatihah saja pun tak apa, tak ada masalah. Ros Aniza, 2 tahun sekolah tanah rata, sejuk menggigil, tak pernah mandi Ustaz, tapi nikmat sejuk. Betul? Kan? Sejuk ni mana boleh mandi sangat kan? Rosak badan. Nanti kena, apa dipanggil? Arthritis ke apa benda tu, penyakit tu. Tulang. Terima kasih Kak Fatimah Abdul Rahman, Wan Mak Zain, Wan Omar, Cik Su, Kak Saliza Agus, Ismail Din. Okey. So kita jumpa pagi besok pukul 10 dan malam besok insya-Allah tak ada apa hal macam biasalah pukul 9. So besok kita ada 2, 10 pagi dan 9 malam. Boleh insya-Allah. Okey, siapa yang nak infak boleh infak pada audio kuliah seperti mana akaun yang tertera di bawah tu. Boleh infak lah, berapa-apa yang kita nak infak dipersilakan. Mudah-mudahan membantu program-program yang kita buat dengan audio kuliah, insya-Allah. Terima kasih. Solat qada subuh kena kunut juga ke Ustaz? Sekali tak baca pun tak apa, tapi baca lebih baik walaupun qada. Sama je kan. Apa yang sama dengan sembahyang fardu ikut masa tunai, sama juga dengan qada. Alright, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih Kak Za, Ummu Abu Hurairah, Kak Rohana Rejab, Simah Sarmain, Kak Azian Kamarudin. Terima kasih besok nak join. Alhamdulillah, Tu Haji Ismaildin, Mano Ibrahim daripada Kapar tadi. Cik-cik buat masuk mungkin ada kelas lain kot tadi. So kita jumpa pagi besok lah pukul 10 insya-Allah. Mudah-mudahan pakat-pakat share lah. Terima kasih banyak. Malam ni pun ada 62 share. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa esok. Semayang istikharah belum hurai lagi, nanti kita huraikan. Mungkin malam esok lah kot, insyaAllah. Kita akan cerita pasal solat sunat istikharah malam esok, insyaAllah. Baik, terima kasih. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.